ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca Sayyidul Istighfar sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس daripada kitab Yaqin dan Tawakal an Jabirin radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Sayyidina Jabir ghaza berperang ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang di mana? Qibala Najdin, ke arah satu tempat nama Najd. Perang menuju ke Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mana qafala sini maknanya raja'a. Qafala bermakna raja'a. Maka ketika Rasulullah pulang, perang tu tak jadi, bikin Najd tak jadi perang sebab musuh lari. Okey, ini kita cerita perjalanan balik. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, qafala Jabir pun pulang ma'ahum, bersama para sahabat yang lain. Fa'adrakathum al-qailatu fi wadin kathiril idahi, maka kena kepada mereka qailah ni rasa mengantuk tengah hari. Qailulah kita panggil kan, qailulah. Maka mendapati mereka rasa mengantuk tengah hari, mereka pun berhenti rehat dan mereka tidur sebelum zuhur. Qailah tu mana mengantuk tengah hari, lepas tu tidur tengah hari. Panjang makna dia qailah. Tidur di mana? Fi wadin, di satu lembah, kathiril idahi. Lembah tu banyak pokok
yang berduri. Idah, pokok-pokok berduri, pokok besar lah. Syajar pokok besar. Kalau zara' pokok sayur. Ada pokok tak kecil sangat, tak besar sangat, sederhana, dipanggil syujairah. Syajarah, adik dia syujairah, pokok renek, macam pokok-pokok bunga tu, syujairah. Ada syajarah, ada syujairah, ada mazru'at ataupun zar'un. Zar'un ni pokok yang mudah dicabut, macam pokok cili, pokok sayur. Baik, di sini idah ni pokok besar yang berduri. Pokok apa kita tak tahu lah, pokok tu besar berduri-duri. Pokok apa? Di padang pasir lah ni. Pokok apa besar ada duri? Dia besar betul, dia ada duri. Tempat kita pokok apa? Pokok limau, durian. Pokok bidara, suak. Mau duk tanam tepi-tepi pagar ada duri. Pokok durian tak ada duri, buah dia yang berduri. Baik, letih sangat, tidur tu lah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah turun daripada kenderaan untuk pergi tidur lah. Tak mana bawah-bawah pokok-pokok tu boleh tidur. Wa tafarraqan nas, dan sahabat-sahabat Nabi pun berpecah lah. Ada yang pergi tidur sana, ada yang pergi tidur sini, ada yang pergi berehat. Yastazilluna bisyajar, mereka mencari bayangan, berteduh. Mereka berteduh lah. Zil boleh makna bayang, boleh makna teduh. Sini teduh lah. Mereka mencari teduhan bisyajar, dengan pokok, duduk bawah pokok. Panas kan, pergi bersantai-santai, rehat-rehat bawah pokok. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, yakni berehat di bawah pokok samurah, sejenis pokok lah. Pokok ni besar, rendang macam tu. Pokok ni pun berduri juga, pokok samurah ni. Kawasan tu memang banyak pokok berduri. Ni dia cerita lah, supaya kita terbayang. Rasulullah tidur situ, kan baru balik daripada peperangan. Tentu Nabi ada pedang, nak tidur Nabi gantung. Allaqa gantung. Fa'allaqa biha sayfahu pedangnya. Maka Rasulullah menggantung dengannya, dengan pokok samurah tu, gantung pedang Nabi di dahan atau ranting pokok samurah tu. Digantung tu Nabi pun landing, tidur. Kami pun tidur. Wa nimna naumatan, dan kami semua tidur satu tidur, yakni tidur seround, tidur sekejap. Kami semua pakai tidur lelap. Tidur ni tidur qailulah. Tengah kami duduk tidur tu, fa idza sini tiba-tiba. Ada idza apabila, ada idza tiba-tiba. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, memanggil kami. Tengah kami duduk tidur tu, tiba-tiba kami dengar suara Rasulullah. Rasulullah panggil kami, ya ma'syarul ashab, wahai sahabat-sahabat, mai ni. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kami, yad'u, menyeru na kami. Siapa? Kami pun pakai pi kat Nabi. Wa idza indahu, tiba-tiba di sisi Nabi, A'rabiyun, ada seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni cuba nak bunuh Rasulullah. Silap, Rasulullah tangkap dia. Dia nak tikam Rasulullah dah berkah dia. Ada seorang Arab Badawi. Nama Arab Badawi ni ada nama dia. Kalau kamu nak tulis Nama dia Ghawrath, Ghinwawratha, Ghawrath bin Al-Harith.
Lepas tu nama peperangan yang Nabi pi ke arah Najd tu pula, perang tu dalam kitab sirah nama perang Zatul Riqa'. Zatu Ar-Riqa'. Perang tu nama Zatul Riqa'. Boleh cek dalam kitab sirah. Peristiwa Zatul Riqa' ni berlaku fi sanah as-sadisah minal hijrah, tahun ke-6 hijrah. Tahun ke-6 hijrah. Riqa' tu makna kain yang bertampung-tampung. Pasal apa nama perang tu Zatul Riqa'? Zat tu macam zul. Zat tu sebab dia ghazwah. Ghazwah ada tak ta'nis, tak marbutah, maka tak boleh guna zul, guna zatu. Zatu yang mempunyai. Riqa' kain bertampung-tampung. Pasal apa nama perang macam tu? Sebab perang ni musim panas. Bila panas kena pakai kasut yang elok, tidak rosak kaki. Maka sahabat yang tak ada kasut serelum macam tu, mereka akan balut kaki mereka dengan perca-perca kain. Kan orang kalau menjahit dia ada perca kain kan. Riqa' tu kain perca, kain tampung. Mereka akan balut kaki mereka dengan perca-perca kain, kerana sangat panas musim tu, kena rempuh padang pasir yang panas. Dan ada yang tak ada kasut, setengah tu tak ada kasut langsung. Sahabat yang miskin tak ada kasut, jadi perca kain, tukang-tukang jahit tu duk lempak kain, dia ambil, dia belit ke balut? Balut lah, balut kaki. Maka dinamakan Zatul Riqa'. Ada juga pendapat lain, peperangan ni dekat dengan sebuah bukit. Bukit tu ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Jadi nampak macam bertampung-tampung bukit tu. Merah campur putih, campur hitam, merah hitam putih, merah hitam putih. Hak kawasan putih tu macam tampung-tampung lah. Dia tak sekata, warna dia tak sekata. Kalau bukit kita hijau, bukit orang Arab ni dia perang, dia tak ada pokok, dia batu kosong lah. Jadi batu tu ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Jadi macam tumpuk-tumpuk tu dipanggil Riqa'. Tak apa. Tahun ke berapa perang ni? Tahun ke berapa? Tahun ke-6. Nama perang Zatul Riqa'. Nama musuh Arabi, Badawi, padang pasir. Macam Red Indian lah Badawi ni, macam orang asli je. Kalau orang putih orang panggil Red Indian kan, Arab panggil Arabi. Nama dia apa? Hak cuba nak bunuh Nabi, Ghawrath bin Al-Harith. Macam mana kita nak tahu benda-benda macam ni? Dalam hadis tak bagi tahu pun, kena beli kitab syarah. Kitab kamu tak ada syarah, tak ada huraian. Kitab Abi Syekh Mustafa Bugha, nama kitab Nuzhatul Muttaqin. Dalam ni dia ada bagi tahu lah. Jadi kalau kamu besar nanti, lebih baik beli kitab apa pun ada huraian dia, kita beli kitab yang lebih tebal supaya kita dapat banyak maklumat. Kitab kamu matan saja, tak ada syarah kan? Kitab macam tu, kitab tebal tu ada syarah sikit, kitab ni syarah banyak lagi, 2 jilid. Baik, Rasulullah panggil, kami pun berkumpul dekat Rasulullah. Ada Badawi seorang sebelah Rasulullah. Rasulullah cerita kat kami, faqala, baginda bersabda, inna hadha, sesungguhnya orang ni Ghawrath bin Al-Harith, ikhtarata alayya. Apa makna ikhtarata? Menghunus pedang ke atasku. Ikhtarata makna menghunus, alayya ke atasku, saifi, pedangku sendiri, pedang aku, pedang Rasulullah. Rasulullah kata pedang aku, dia ambil, dia hunus pedang ke arahku. Maknanya pedang hak duk tergantung tu mana? Pedang tu duk mana? Gantung kat pokok. Pokok tu berduri, pokok yang besar sekali. Nama pokok tu pokok apa tadi? Samurah nama pokok. Pokok kita pun tak tahulah. Dia ambil pedangku, dia hunus, dia naik atas dada Rasulullah, dia duduk atas Rasulullah, dia pegang pedang, dia tikam. Wa ana naim, dan ketika itu aku sedang tidur. Fastaiqaztu, maka aku pun
jaga. Wa huwa fi yadihi, dan pedangku berada di tangannya. Saltan maslulan, saltan makna maslulan, terhunus. Ikhtarata tadi pun menghunus, saltan maslulan, kan macam nama Sayyidina Khalid, gelaran dia Saifullah al-Maslul. Maslul itu mana terhunus, pedang yang terhunus. Dia acah, dia acu ke acah, acu ke arah Nabi, dan dia tanya Nabi. Dia buat gangster sikit, dia tanya, tikam terus lah, tak berani tikam, tanya dulu. Qala, kata Badawi itu, man yamna'uka minni, siapa yang dapat menghalang kamu daripadaku? Dia ingat hebat kan? Tanya macam tu. Siapa boleh tolong kamu? Siapa boleh yamna'u, menghalang kamu daripadaku? Qultu Allah thalathan. Nabi kata, qultu, aku berkata Allah. Thalathan tu thalatha marrat, aku sebut 3 kali Allah, 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 tu makna thalathan, 3 kali. Bukan Allah 3, Allah disebut sebanyak 3 kali. Sebut 3 kali. Okey. Dalam huraian disebut Rasulullah ulang 3 kali, dan dia tanya pun 3 kali. Bagus. Dia tanya Nabi pun 3 kali. Maknanya dia tanya Nabi, siapa boleh halang kamu? Aku nak tikam kamu. Nabi kata Allah. Dia tanya lagi, siapa boleh halang? Aku nak tikam ni. Allah. Aku nak tikam ni, siapa boleh tolong? Allah. Macam tu. Bukan macam tadi. Tadi macam Allah, Allah, Allah. Dia tanya, Nabi jawab Allah. Dia tanya, Nabi jawab Allah. Dia tanya, Nabi jawab Allah. Maknanya dia mengulang soalan dan Nabi mengulang jawapan Allah. Tanya lagi Allah, tanya lagi Allah. Soalan dia sama aja. May yamna'uka minni, may yansuruka, siapa yang boleh tolong kamu? Nabi jawab Allah sebanyak 3 kali. Walam yu'aqibhu, dan Nabi tidak. Lepas tu dalam cerita yang lebih panjang, Nabi tolak dia lah. Nabi tolak dia, Nabi pula naik atas dia macam orang gusti ya. Tadi dia duduk atas kan, lah Nabi pula duduk atas dia. Nabi ambil pedang tu, Nabi tanya dia, siapa boleh tolong kamu? Aku nak bunuh kamu. Dia kata tak ada siapa boleh tolong, jangan bunuh saya. Dia pun tak erti nak sebut Allah. Nabi tak hukum dia pun, Nabi tak hukum, Nabi biarkan. Walam yu'aqibhu, Nabi tidak menghukumnya. Wa jalasa, dan dia duduk sebelah Nabi. Muttafaqun alaih. Nabi maafkan dia, Nabi tak buat apa kat dia. Lepas itu dia masuk Islam lelaki ni, Awrah bin Haris ni. Kemudiannya memeluk Islam dan jadi orang Islam yang baik. Saya nak bunuh Nabi, kemudian jadi sahabat Nabi. Nabi lepaskan dia, Nabi maafkan dia. Dia tengok akhlak Nabi yang baik itu, dia masuk Islam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, qala Jabirun, kata Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa'. Ni jelas sebut perang Zatul Riqa'. Kunna adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatul Riqa'. Riqa' makna kain yang bertampung-tampung. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin, maka apabila kami datang kepada pokok yang rendang ya. Zalil ni asalnya makna teduh, rendang lah. Pokok yang sangat rendang, taraknaha, kami biarkan pokok hak paling rendang tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok ada banyak, kami pergi cari mana-mana pokok hak paling besar, paling rendang tu, taraknaha, kami tinggalkan pokok tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin, maka datang seorang lelaki daripada musyrikin yang namanya Awrah bin Haris tadi. Dia mai, wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah, dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di pokok samurah. Fakhtaratahu, maka dia menghunusnya. Faqala, dan dia tanya Nabi,
Soalan dia, takhafuni, ta tu kamu, kha tu khauf, ni tu aku, kamu takut kat aku tak? Soalan cepoi. Takut tak? Takhafuni, kamu takut kat aku tak? Dia ingat Nabi takut kat dia. Qala la, Nabi kata tak takut, sedih pun tak takut. Takhafuni, kau takut kat aku tak? Kalau kita Melayu ada dak belakang kan, takut tak? Nabi kata tak. Dia tanya lagi, faqala faman yamna'uka minni, siapa boleh menghalang menolong kamu daripada kejahatanku? Nabi kata Allah. Wa fi riwayat Abi Bakr al-Ismaili qala fi sahihih, dalam riwayat Imam Abu Bakar al-Ismaili, salah seorang ulama hadis lah, Abu Bakar al-Ismaili, dalam kitab sahihnya, Sahih Abi Bakar al-Ismaili, fi sahihihi itu dalam kitab sahihnya, nama kitab Sahih Abi Bakar al-Ismaili. Faqala man yamna'uka minni, siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada kejahatanku? Qala, Nabi jawab Allah. Dalam riwayat ni pula jatuh pedang, fasaqata as-sayf, fasaqata as-sayfu min yadihi, maka jatuh pedang dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil pedang tersebut. Faqala, dan Nabi tanya, man yamna'uka minni, siapa boleh menyelamatkan kamu daripadaku? Nabi tanya dia jawab dekat Nabi, faqala, Ghawrath kata, kun khaira akhidin, jadilah kamu sebaik-baik orang yang mengambil, yakni jadilah manusia yang pemaaf, jangan tikam saya, jangan bunuh saya. Kun khaira akhidin, jadilah kamu sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Maksudnya maafkan aku, mohon ampun, mohon maaf, kamu orang baik, jadilah orang baik. Balas kejahatan dengan kebaikan, itu makna kun khaira akhidin. Faqala, Nabi tanya dia, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kamu bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku Rasulullah. Laki itu jawab, la, saya tak percaya Allah Tuhan, saya tak percaya Muhammad Rasulullah. Walakinni u'ahiduka, tetapi aku, u'ahidu, alif tu aku, u'ahiduka, aku berjanji dengan kamu. Ya, tak percaya, tak mau masuk Islam pun, tak mau masuk Islam lagi. U'ahiduka, aku berjanji dengan kamu, alla uqatilaka, bahawa aku tidak akan memerangimu, wala akuna ma'a qaumin yuqatiluna, dan aku tidak akan bersama satu kaum yang memerangimu. Fakhalla sabilahu, maka Nabi membebaskannya, Nabi buka jalan dekat dia tu, mana dia boleh balik rumah dia, Nabi tak buat apa kat dia. Fa'ata ashabahu, dan dia datang kepada sahabat-sahabat dia, Ghawrath pergi jumpa dia punya member-member, kawan-kawan dia. Faqala, dan dia berkata kepada kawan-kawan dia, ji'tukum, aku datang kepada kamu, min indi khairin nas, aku datang kepada kamu daripada seorang lelaki yang sebaik-baik manusia. Min indi khairin nas. Habislah hadis ni. Nak abang kata Nabi yakin dan tawakal Nabi kepada Allah sangat tinggi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menghuraikan perkataan-perkataan qauluhu qafala. Qafala maknanya ay, yakni raja'a. Wal 'isah maksudnya asy-syajar, pokok besar, alladhi lahu syauq, yang baginya duri, syaukun. Syauq makna duri. Kalau syauq rindu, syauqi kerinduanku, syauqi duriku. Orang tak ada nama duri, orang nama syauqi, qaf, syauqi. Tapi orang Melayu panggil syauqi, kaf. Syauq duri, syauqi duriku. Wasamurah, samurah tu pula dia ajak cara baca bi fathis sin,
dengan fathah sin sa, wa dhammil mim dan dhammah mim samu, samurah. Asy-syajar min at-talah, satu batang pokok daripada talah. Apa itu talah? Talah ni wahiyal izam, pokok yang besar rendang, min syajaril idahi, daripada pokok idah. Idah tu pokok berduri. Idah mana pokok berduri. Pokok berduri yang paling besar dinamakan samurah. Lepas tu perkataan ikhtaratas saif ai, yakni atau iaitu sallahu, menghunusnya, wa huwa fi yadihi, dan pedang itu berada pada tangannya. Sultan mana maslulan. Cara baca sultan pula, dulu kita tak ada baris. Bila kita dah ada baris, dia ajak cara baca. Sultan baca dia macam ni, wa huwa bi fathis sad, iaitu dengan fathah sad, salt. Dan boleh juga kita dhammahkan, wa dhammiha. Nak fathah boleh, nak dhammah boleh. Sultan pun boleh, sultan pun boleh. Macam itu. Kemudian hadis ke-6. Hadis ke-6 ni masih lagi cerita burung kemarin. Belajarlah daripada burung, tawakal. Tambah-tambah kita yang mengaji ilmu agama ni, soal rezeki Allah pasti memberi kepada talibul ilmi. Burung tak mengaji ma'had tauji pun boleh makan. Burung. Ulat dalam batu pun boleh makan, Piramli kata. Piramli kata sedangkan ulat dalam batu pun boleh makan. Dalam gambar nujum 4 belalang. Dia malah raja kan. Tak apa, rezeki Tuhan jamin, tidur je. Tapi betul rezeki dia oleh kali dia jadi nujum negara kan. Ini hadis tentang burung kemarin ni. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkulihi, jika sesungguhnya kamu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, kamu belajar daripada burung, kamu akan jadi orang yang murah rezeki. Burung dia pagi-pagi dia bangun awal. Rezeki ni di pagi hari. La razaqakum, sudah tentu Allah akan memurahkan rezeki kamu. Kama yarzuqut tayr, seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu, pagi-pagi dia keluar dah. Khimasan. Khimasan tembolok dia tu kosong. Khimas tembolok dah, tembolok. Kalau tengok ayam pun dia ada depan tu kosong. Bila dia kenyang, kembung tu. Pagi-pagi temboloknya kosong. Wataruhu, dan berpetang-petang, pada waktu petang, bitanan, tembolok dia penuh, bulat, elok. Rawahu Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Maknahu tadhhab awalan nahar, burung akan pergi mencari kerja, mencari rezeki di awal pagi. Khimasan tu maknanya kosong. Ai yakni dhamiratal butuni, kosong perut, minal ju', daripada lapar. Pagi-pagi dia lapar, dia keluar pergi. Wa tarji'u, dan dia pulang akhiran nahari bitanan, di akhir pagi, petang lah tu, dia pulang akhir siang, yakni petang, bitanan ai mumtali'atal butun, penuh perut. Mumtali'ah, penuh, butun, perut dia akan penuh kekenyangan. Dan dia tak simpan, tak ada peti air, tak ada oven. Dia hari itu makan, hari itu, esok cari lain. Allah Maha Pemurah, Allah bagi rezeki. Apa nak takut? Dia tak takut. Jadi belajarlah daripada kehidupan burung. Nabi cerita burung ni, Nabi suruh kaji burung. Ada orang yang minat, mereka mengkaji kehidupan burung, mereka akan dapati keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.